Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 8 September 2020, Selasa. Untuk video kali ini saya tidak mahu bercakap mengenai jam ataupun review jam G-Shock ke Casio ke, tidak. Cuma untuk hari ini saya hanya mahu menjawab soalan daripada peniaga-peniaga online yang baru nak berjinak, yang baru nak menceburi perniagaan online ni. Okey, soalan yang biasa ditanya, mereka tanya, bro, macam mana nak pastikan nak bagi customer percaya kita. Bagaimana cara untuk memastikan customer percaya kita, ataupun bagaimana kita nak jadi trusted seller. Okey, trusted seller ni bukan kita yang tentukan. Bukan kita yang tulis saya trusted seller. Kalau tulis macam tu semua orang boleh buat kan. Tapi sebenarnya kita boleh memperolehi trusted seller ni, ada cara dia, ada step dia. Sebelum kita menjual, kita kena belajar, kena ada ilmu lah. Nak menjual online ni. Saya berniaga online sejak 2009. Macam-macam lah saya jual. Daripada 2009 sampai hari ni saya still berniaga online. Okay, so apa yang saya terus kepada point lah, malah nak cerita panjang. Sebab saya tak suka nak bebel apalah, tak nak. Kita nak apa yang peniaga online baru perlu buat supaya mereka ni dipercayai oleh customer. Okey, sebagai untuk jadi penjual, kita letakkan diri kita ni sebagai pembeli dulu. Okey, bila kita nak beli sesuatu barang ataupun kita nak sewa kereta ke apa kan, sebagai contoh, semalam saya ada nak sewa kereta di Langkawi. So saya search kat Facebook, saya type kereta sewa Langkawi, keluarlah pilihan-pilihan yang ada. Okay, saya ambil pilihan pertama. Dalam pilihan pertama tu, penjual tu dia letak iklan, gambar kereta, lepas tu dia letak WhatsApp link. Okay, so agak cantik sebab saya mudah, saya tak perlu nak send number, saya klik je WhatsApp link, saya tanya dia, bos, ada kereta available tak, date sekian. Lepas tu dia pun reply, okay, dia cakap ada. Okay, so dari situ kita dah nampak dah orang tu dia memang serius nak menjual. Maksud dia memang tahu apa yang customer nak. Dia letak gambar kereta, dia jelaskan apa produk dia, iaitu kereta sewa dia, ada berapa jenis. Lepas tu dia letak WhatsApp link ataupun nombor telefon, tu penting. Sebab setiap iklan mesti letak nombor telefon. Harga lain kira, yang penting nombor telefon dulu. Sebab customer yang betul-betul nak ni, betul-betul nak barang, biasa dia akan WhatsApp kita lah. Okay, so bila saya macam tu, saya deal, so timbul pertanyaan dalam diri saya, dia ni boleh percaya ke tak ni? So adakah penyewa kereta ni, orang yang nak bagi sewa kereta ni boleh percaya ke tak? Lepas tu so bila tu saya pun bagi cuba cari, tengok Facebook dia, tengok dia punya page dia, tengok page dia, Facebook dia okey kan, page dia okey, ada jual, dia macam-macam. Saya scroll, saya check, okey, ni boleh dipercayai lah. So saya pun teruskan sewa kereta tu. Okey, itu salah satu. Kita kena fikir macam mana nak pastikan
kita kena fikir sebagai pembeli dulu sebelum kita jadi penjual. Okey. Okey, pertama sekali kalau kita nak jual online, mesti kita kena ada produk, kita kena ada barang untuk dijual. Kan sekarang ni banyak barang untuk dijual, macam-macam ada kat internet. Kan? Sama ada yang contoh yang saya jual ni ialah jam lah. Jam Casio G-Shock original lah. So agent saya dia join dropship saya, dia iklan jam, ada order, dia order dengan saya post terus kepada customer dia. Dia dapat untung. Kita share untung. Kalau untung 100 dapat 50, saya 50. Itulah sistem saya lah. Okey, so kena ada produk dulu. Pertama mesti ada produk dulu. Bila dah ada produk, okey, di mana kita nak menjual? Di mana nak menjual? Okey, sekarang ni kita boleh menjual di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WhatsApp group, di channel Telegram, ataupun di mana saja, di Carousel, di mudah.my. Banyak platform-platform yang kita boleh jual produk kita. Okey, Shopee, Lazada, itu kita kena register lah. So paling mudah, saya sarankan paling mudah di Facebook. Sebab Facebook adalah nombor 1 media sosial di dunia. Pertama Facebook, kedua YouTube, ketiga Instagram. Itu yang terbarulah kalau kita search. So pertama sekali mestilah ada akaun Facebook. Maksudnya kalau boleh akaun yang real, yang ada nama kita, yang betul-betul kita guna hari-hari. Tak perlulah kita buat fake account ke apa, tak perlu. Sebab kita nak berniaga dengan betul. Maksudnya kita nak berniaga ni untuk dalam masa yang lama. Jadi kita guna buat akaun Facebook, register, letak nama, letak nombor telefon. Lepas tu, okey, bila dah ada Facebook, kita boleh menjual di Facebook. Kalau kita ada kawan 5,000 kan, cun. Tapi kalau tak ada kawan, cari kawan, add orang. Cari kawan-kawan kita, add kawan kita, add lah orang. Janganlah add sampai kita spam orang. Add macam biasa, kawan. So jangan jadi spammer. Kita pergi orang, add satu hari sampai nak add 1,000 orang, tak boleh. Satu hari dibenarkan, dia ada hak dia. Kalau kita selalu add orang dalam masa yang agak banyak, dia akan kira spamming. So Facebook akan block kita. So hati-hati. Bila dah ada Facebook, kita kena create page. Kita kena buat satu page. Sebab banyak kelebihan page kalau kita nak tahu. Kita buat page. Page tu, page kita nak jual barang kita. Kalau kita nak jual banyak barang, kita kena buat page yang umum. Contohlah kita nak jual produk kecantikan, nak jual ini, nak jual itu. So kalau boleh kita buatlah nama kedai, nama kita. Contohnya contoh kalau saya buat Api Marang Shop. So Api Marang Shop ni dia tak fokus kepada satu benda. Tapi kalau saya letak kedai jam Casio G-Shock, maksud dia page tu dia fokus kepada kedai jam Casio G-Shock. Kalau saya letak kedai jam Casio G-Shock original, maksud dia page tu dia fokus kepada kedai jam Casio G-Shock original. Sebab apa nama tu penting? Sebab nanti bila orang Google kat search Facebook, orang Google dekat Google, nanti dia akan keluar, nama page tu akan keluar dulu. So kita letak nama elok-elok. Okey, bila dah ada Facebook, bila dah ada page, okey, page tu kita buat elok-elok. Kita belajarlah sikit YouTube lah cara nak pastikan page kita ni cantik. Letak description, dia start about dia apa, maklumat dia, kita jual apa, nombor telefon letak, kalau ada blog letak, ada website kita sendiri kita letak. Lepas tu dekat page tu dia tak ada limited post setiap hari, tak ada. Kita nak post 1,000 hari pun boleh. Tapi sebelum kita post, kita kena ada produk lah. So kita nak, kalau boleh letak lu produk-produk kita. Letak produk tu biar ada description. Jangan letak gambar saja. Letak gambar tak ada description, tak ada nombor telefon, orang tak cari lah, tak jumpa. Kalau orang search pun tak jumpa. Yang penting, okey, kalau kita jual jam,
Contohlah model ni, kita letaklah nama model ni GA700 UC-5. Jam Casio G-Shock original GA700 UC-5 macam ni. Okey. Lepas tu letak nombor telefon. Cukup. Kalau nak letak harga, letak harga. Tak ada masalah. Kalau tak nak letak harga, tak ada masalah. Ikut kita. Okey. So bila katakan kita jual jam. Kita dah list, kita join dropship, kita dah list 10 satu hari tu kita semangat kita buat dalam 50 jam yang berlainan. Casio ada, G-Shock ada. Okey, cun. Cantik. List je. Post. Tak apa. Orang tak like tak apa. Orang tak komen pun tak apa. Sebab kita baru buat page, tak ada like lagi. So, lepas kita letak barang, letak produk-produk kita, tapi pastikan setiap produk tu kita letak nombor telefon kita. Mesti letak nombor telefon ataupun WhatsApp link untuk orang WhatsApp. Alright. So sekarang ni bila dah orang kata letak WhatsApp link, bila dah ada produk semua, kita kena pastikan page kita tu kena ada like. Maksudnya kalau tak ada like, tak syok maksudnya kita kena ada orang di dalam page kita. So kita nak cari like lah. Ada dua cara nak cari like. Sama ada like percuma ataupun like kita berbayar. Kita guna FB Ads. FB Ads ni kena cost lah, kena keluarkan duit. Kalau yang percuma, kita kena minta orang like lah, ataupun kita share dekat personal Facebook kita, tolong like, kita minta kawan-kawan like. Tak apa, kita selalu share dekat tu supaya orang nampak kita ni jual apa. Selalu share dekat timeline personal Facebook kita. Ataupun kita masuk mana-mana group kan. Mana-mana group, register group, masuk group ni, kita iklan kat sana. Bila iklan, pastikan iklan tu letak kita punya product description ataupun nama apa yang kita jual, nombor telefon, lepas tu WhatsApp link. Kalau boleh bawah tu letaklah link kedai. Kan setiap page ada link dia. So bila link kedai, orang akan tengok, oh ada page Facebook. So orang akan klik, orang akan tengok, oh banyak barang kat sini. So di sana tu kita dah boleh, orang dah nampak dah kita ni betul-betul nak berniaga, ada kedai, orang percaya. Cuma kita baru lagi, so kita tak ada customer lah, kita tak ada orang yang dalam tu lah. So kalau kita ada testimoni, kita kalau katakan kita dapat seorang customer, testimoni letak je dekat page tu. Okey. Dah macam tu. So itu je lah kot. Nak lagi cun, kita register Shopee, list kat Shopee. Buka kedai. Ataupun kat Mudah, kita list je. Dekat marketplace pun cun. Buat apa-apa ruangan yang ada. Instagram mesti buat. Instagram kalau boleh kita buat. Kita buat ada Instagram, letaklah update. Yang penting hari-hari kita kena update supaya orang tengok, orang nampak kita ni aktif, bukan seller yang pasif. Maksud dia post terakhir tak 1 tahun lepas. So page tu dah nak mati dah, tak ada orang dah. Jadi nasihat saya macam tu lah. Bila dah ada orang ada 1000 like, okey, setiap hari share. Setiap jam share. Jangan malu, jangan takut. Sebab jangan risau orang kata apa. Buat je. Okey, itu untuk basic nak pastikan orang ataupun orang percaya kita ialah penjual yang boleh dipercayai. Orang tak ragu-ragu dah. Bila orang tanya, "Boh, ada kedai tak?" Tak ada kedai online. Okey, bagi link page, bagi Facebook link, bagi page link, Instagram link. Kalau lagi cun, kita pandai buat YouTube channel. Ambil produk kita, buat video cun-cun sikit. Tak perlulah video sangat, biasa-biasa je. Kerana kita ulas sikit pasal jam ni, pasal barang ni. Yang penting kita buat original punya video kita, bukan kita curi video orang. Bila kita buat macam tu, orang lagi percaya. Di bawah description tu letak nombor telefon kita. Betul, letak pula link page, letak pula link Facebook. Orang akan link. Lepas tu buatlah channel Instagram. So supaya channel Instagram ni kita buat macam store juga. Channel Instagram pula, channel Telegram.
So channel Telegram ni kita buat macam store pula kat sana. So kalau orang nak tengok harga, kita list kat sana, list harga barang apa, itu macam tu. So itu basic untuk orang percaya kita. Bila orang nak percaya, mesti kita ada kedai. Pergi kedai tengok barang tak ada, nak jual apa orang ni, nama megah, nama kat atas kedai, nama kedai hebat, nama masalah apa kan, tapi barang tak ada. Tak cun juga. Yang kalau boleh ada barang, kita selalu share, hari-hari update, letak nombor telefon, letak WhatsApp link, insya-Allah lama-lama kita ulang yang sama step ni, senang ni niaga online ni. Kat carousel pun free, list je kat carousel. Kalau boleh letaklah dalam 2-3 satu hari satu barang list, esok satu barang. Kalau satu hari satu barang, satu produk, setahun berapa agak-agak 366 produk list. Kalau 1000 orang search, mesti jumpa kita dululah. Kadang-kadang kuantiti pun memainkan peranan penting. Setiap hari list, setiap hari share, itulah. So itulah cara kita nak berniaga online. Salah satu cara nak pastikan customer percaya kita, yakin dengan kita. Bila dia yakin, dia mudah nak beli. Lagi satu, bila kita berniaga online, kita kena ada tempat yang kita nak COD. Contohlah, kalau kita duduk kat Gombak, kita cari satu tempat yang boleh kita COD, ataupun kawasan yang sekitar yang boleh kita COD lah, yang dekat-dekat. Supaya kalau kata orang tu daripada Gombak, dia kata boleh COD bos, kat mana? Kat sini, cun, set masa, boleh COD. So lagi orang percaya. Sebab zaman sekarang pun ramai juga yang kena tipu online, orang takut kan. So buatlah tempat boleh COD jam. Okay. So itulah setakat ini video tentang bagaimana nak menjadi trusted seller dalam perniagaan online ni. So jika anda suka video ni, like, boleh share lah. Video ni free je. So itu berdasarkan pengalaman saya sebagai penjual online. Okay, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.